Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma aghnina bihan haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukun Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifan tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk online maghrib hari ini 1 Muharram 1442 Hijrah 20 bulan 8 2020. Sambung online kita sebentar sebelum Isyak, bab buku Jembatan ke Akhirat, insyaAllah ya. Sambung bab 2. Bab 2 menceritakan mati adalah perkara besar. Bab 2 Jembatan Akhirat. Sambung online yang subuh. Hari ini tak ada kuliah, insyaAllah kita teruskan online sebelum Isyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah, insyaAllah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. InsyaAllah bab nombor 2, mati adalah perkara besar. Bab 2, kematian adalah perkara yang besar, insyaAllah. Tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kematian adalah perkara yang menggemparkan, perkara besar dan dahsyat, bukannya perkara kecil dan remeh. Siapa-siapa yang ada dapat site ni, mohon share, insyaAllah, daripada audio kuliah, insyaAllah. Ulang balik. Kemudian kematian adalah perkara menggemparkan, perkara besar dan dahsyat, bukannya perkara kecil dan remeh. Ia menyebabkan langit dan bumi terus menangis. Bukan sahaja manusia yang menangis seperti yang kita nampak, bukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama baqat 'alaihimus sama'ul wal ardu." Tafsirannya surah Ad-Dukhan ayat 29. Maka tidaklah langit dan bumi menangisi mereka. Ayat ini menjelaskan bahawa kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya atau sesiapa juga daripada kaum musyrik yang tidak beriman, langit dan bumi tidaklah menangisi mereka. Tetapi bagaimana dengan orang mukmin? Ini cerita bab kematian, diceritakan oleh penulis. Ini bersama dengan hari 1 Muharram, hari ini panggil Hijrah, tahun baru Hijrah. Maksudnya kita ni memang akan dihijrahkan. Kita memang akan, tak ada cara lain, tak ada pilihan, tetap akan dihijrahkan ke satu lagi alam yang dipanggil alam barzah, alam mahsyar, kemudian hujung sekali syurga dan neraka. Ini penulis menceritakan, kematian adalah perkara yang menggemparkan. Hijrah ini betul, hijrah kita tahun baru 1 Muharram. Cuma nombor itu bertambah. Hari ini 1 bulan, besok dah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Yang kita bimbangkan nombor bertambah, yang kita bimbang peruntukan untuk kita meneruskan hidup makin berkurang. Peruntukan bab hidup kita di dunia ini makin berkurangan. Itu panggil hijrah yang paling hebat. Hijrah ke satu lagi alam yang ditulis oleh penulis
Indonesia B. Arifin, hidup sesudah mati. Pasal apa? Hijrah tersebut adalah kena bawa bekal yang hebat. Tak ada bekal, tak ada gunanya hijrah satu alam lagi tu hidup sesudah mati. Ya. Lepas tu kita ni salah satu hijrah kita sebelum kita dihijrahkan satu lagi alam. Hijrah kita, persiapan kita macam mana? Adakah makin lama makin hebat ataupun makin menurun? Kena renung. Itu bab tahun baru kita. Apa? Pasal kematian adalah perkara yang menggemparkan, perkara besar dan dahsyat, bukannya perkara kecil dan remeh. Persiapan kematian kita memang hebat kalau kita hebat di sisi Allah Ta'ala. Tak dipalih pandang remeh, ya. Ia menyebabkan langit dan bumi turut menangis. Bukan sahaja manusia yang menangis seperti yang kita nampak. Bukan firman, ya. Bukan, ya. Firman Allah Ta'ala, fama baqat alaihimul sama'u wal ard. Dukhan ayat nombor 29. Tidaklah, ya, maka tidaklah langit dan bumi menangisi mereka. Ini dikaitkan dengan ayat ini menjelaskan bahawa kematian Fir'aun dan pengikutnya atau siapa juga daripada kaum musyrik yang tidak beriman, langit dan bumi tidaklah menangisi mereka. Orang yang hebat, yang maksiat hebat dengan Allah Ta'ala, contoh Fir'aun, pengikut dia, kematian dia tak ditangisi oleh langit dan bumi. Tetapi bagaimana orang mukmin? Telah mengeluarkan Ibn Jarir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah ditanya tentang firman Allah Ta'ala tersebut, fama baqat alaihimus sama'u wal ard. Adakah langit dan bumi menangisi seseorang? Jawab Ibnu Abbas, ya. Tiada seorang daripada hamba Allah melainkan baginya ada pintu di langit yang turun rezekinya daripadanya dan naik amalan kepadanya. Apabila meninggal dunia seseorang yang beriman, maka ditutuplah pintu tempat naik amalannya dan tempat turun rezekinya. Lalu menangislah ia, yakni langit ke atasnya. Begitu juga bila mana, yakni yang merasa kehilangan tempat sembahyangnya di bumi, yang dia pernah mendirikan sembahyang padanya dan berzikir mengingati Allah padanya, maka menangislah tempat itu. Maka kaum Fir'aun tiada terdapat sebarang kesan baik di bumi. Oleh itu tidaklah naik ke hadrat Allah daripada mereka satu kebajikan pun. Lalu langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ni beza mukmin dengan orang yang Fir'aun. Itu kena renung kita. Ya, kena renung perangai Fir'aun sampai tak ada siapa nak menangisi. Tapi yang hebat orang yang mukmin, ya, bila ditangisi oleh langit. Hamba Allah, ya, baginya ada pintu langit turun rezekinya daripada naik amalan kepadanya. Apabila meninggal dunia seorang yang beriman, maka ditutup pintu tempat naik amalannya dan tempat turun habis. Rezeki pun habis, amalan pun habis. Menangis langit. Pasal apa? Tak ada benda masuk ke dalam pintu amalannya. Rezeki pun tak dapat diturunkan. Langit menangisi orang yang mukmin. Lalu menangislah ia langit ke atasnya. Begitu juga bila kehilangan tempat sembahyangnya, bumi pula menangis. Pasal apa? Di bumilah kita sembahyang, sujud di atas bumi. Pasal apa? Nak menghadap Allah Ta'ala. Dan juga di bumilah kita tempat berzikir, mengingati Allah padanya. Bila tak ada benda tu, mati seorang itu, berhenti bab zikir, bab sembahyang, maka bumi juga turut menangisi kematian seseorang mukmin. Berbeza dengan kaum Fir'aun, tiada terdapat kesan baik di bumi, tidaklah naik ke hadap Allah Ta'ala daripada mereka kebajikan pun. Lalu langit bumi tidaklah menangisi mereka. Rugilah.
Kalau ikut perangai Fir'aun, habis. Mengeluarkan pula At-Tamizi, Abu Nu'amin Abu Ya'la Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Abi Hatim daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, tiada daripada seorang manusia melainkan baginya terdapat dua pintu langit di langit, sebuah tempat amalannya yang naik dan sebuah lagi terdapat rezekinya turun. Apabila telah meninggal dunia seorang hamba yang beriman, maka menangislah kedua-dua pintu itu. Diulang lagi, ya. Sahabat At-Tamizi, Abu Naim, Abu Ya'la, Ibnu Ad-Dunya dan Ibnu Abi Hatim daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, tiada daripada seorang manusia melainkan baginya terdapat dua pintu langit. Satu manusia ni ada dua pintu langit, sebuah tempat amalannya yang naik dan sebuah lagi tempat rezekinya turun. Setiap manusia. Dan sebuah lagi, dan apabila telah meninggal dunia seorang hamba yang beriman, maka menangislah kedua-dua pintu. Pintu langit rezeki, pintu langit amalan. Mengeluarkan As-Sa'id bin Mansur dan Abu Nu'aim daripada Mujahid katanya, yang bermaksud, telah meninggal dunia seorang yang beriman, melainkan menangislah bumi ke atasnya 40 pagi. Sa'id bin Mansur ceritakan, bila seorang mati, orang yang beriman, maka menangislah bumi ke atasnya 40 kali pagi. Ini diceritakan ulama dulu. Kemudian mengeluarkan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Abu Ubaid berkatanya, bermaksud, sesungguhnya apabila mati seorang hamba yang beriman, berteriaklah bumi, telah meninggallah hamba Allah yang beriman, maka menangislah bumi dan langit ke atasnya. Lalu berfirman Tuhan yang Maha Pemurah kepada bumi dan langit, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Jawab keduanya, Tuhan kami tidaklah berjalan, yakni hamba ini, pada mana menuju arah pun, melainkan dia adalah mengingatimu. Allah tu, ya. Bumi menangis pasal apa? Setiap kali hamba yang meninggal tu berjalan, dia tak berhenti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena renung kita. Takat ni dah 1 Muharram tahun 1442. Takat mana kita mengingati Allah sehari 24 jam. Kita berjalan di atas bumi, banyak mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kena renung, berapa jam, berapa kali. Tu kena ada bab checklist kita untuk tahun hijrah ni. Berapa jam, berapa kali kita mengingati Allah, berapa kali kita mengingati Rasulullah, berapa kali kita dengar dengan bab kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak jenguk kitab Allah Taala, contohnya TV 4 kali bab Al-Quran, My Quran Time. 4 hari ni dilancarkan 4 TV Hijrah. 4 kali TV mengingatkan Quran. Kalau kita tak ingat Quran 1 kali atau 2 kali, kita lagi teruk daripada TV. TV pun 4 kali sehari, bukan 1 minit. TV 4 jam, 1 kali 4 jam. 4 jam, 1 jam 1 kali 12, pukul 5, pukul 10, pukul 6 pagi besok diulang. Ni tuan, jangan lepang, jangan lengang masa. Hari ni ditunjukkan seorang tu yang meniaga, nak cover 12 orang anak, meniaga jemput-jemput kuih jemput-jemput pakcik dah 73 tahun. Boleh lagi adakan masa untuk My Quran Time. Niaga, buruk je kedai dia, dijenguk oleh My Quran Time team.
Seorang lagi siap ada gerbang di rumah My Quran Time, nak mengingatkan orang. Sayangnya pak cik tu nak makan dia saja, bukan nak ingatkan dia, nak mengingatkan public, ingatlah Quran Time. Malulah dengan Allah Ta'ala kita, ya. Orang yang tak terdaya pun boleh lagi ingat. Yang paling hebat pak cik tu, boleh kata kalau boleh dia nak hidup, dia umur dah 73, lepas habis main Quran Time, Allah nak ambil dia, ambil lah. Itu lagi hebat lah, terlalu hebat. Sayangnya dengan bab Al-Quran. Ni tuan-tuan, ya, bab mati kita, ingatan kita dengan Allah Ta'ala, salah satu dengan Al-Quran. Al-Quran tu apa? Ayat-ayat daripada Allah Ta'ala. Ni, ya, tak kira mana di bumi ni, bumi akan menangiskan kita. Tu yang penting, ya. Sedih bumi pasal tak adanya kita. Baru Allah Ta'ala, ya, redha pada kita. Tangisan dan air mata itu melambangkan perasaan luhur. Biasanya ia terjadi kerana kasih sayang, rindu, dendam atau belas kasihan. Maka begitulah pula ia berlaku kepada langit dan bumi. Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, ya, dia akan terjadi perkara tersebut, ya. Tapi sebaliknya ia tidak berlaku sekiranya yang mati itu ialah yang kafir. Tak ada apa, bumi tak akan nangis, langit pun tak akan menangis. Sebaliknya, tangisan, ya, orang yang ditangis oleh bumi dan langit melambangkan apa? Melambangkan perasaan luhur. Biasanya terjadi pasal apa? Pasal kasih sayang. Sayangnya bumi itu pada hamba mukmin itu. Sayang, bukan sayang, rindu. Rindu, dendam ataupun belas kasihan. Maka begitulah kepada langit dan bumi bila seorang hamba mukmin meninggal dunia. Ini kena renung kita, tuan-tuan. Sebab hebatnya kematian, ya, kematian seorang mukmin. Mati itu bukan perkara biasa-biasa, itu perkara yang hebat akan terjadi pada kita semua. Habis bab nombor 2, masuk bab nombor 3. Kematian bererti kembali ke tempat asal dan jembatan ke akhirat. Bab nombor 3. Sikit situ ini sebelum isyak, ya. Kematian bererti kembali ke tempat asal dan jembatan ke akhirat. Asal manusia daripada tanah, dan ke tanah juga tempat kembalinya. Semua itu begitulah, tidak siapa pun yang dikecualikan. Firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin, summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghatan ghata izaman fakasawna izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 15. Maksudnya firman Allah Ta'ala, tafsirnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, maka bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya.
maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah selaku sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Ya. Ya, kita ni dicipta daripada bab ya, tanah. Ya. Asal manusia ni daripada tanah dan balik juga kepada tanah. Kita ni memang originally asal daripada tanah. Bila asal daripada tanah, kita akan balik kepada tanah juga. Ya, insya-Allah. Asal manusia daripada tanah dan ke tanah juga tempatnya. Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Kemudian Allah jadikan pati itu setitis air benih pada tempat yang kukuh. Kemudian Allah ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah. Lalu Allah ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian Allah ciptakan daging itu sebagai beberapa tulang. Kemudian Allah balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, Allah bentuknya menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan hebat ketinggiannya Allah Subhanahu Wa Taala selaku sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kita sebagai manusia yang dicipta Allah Ta'ala, sesudah itu hujungnya ada bab mati. Ni firmannya lagi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Tafsirnya, daripada tanahlah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu. Darinya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Dari tanah kita datang, kita akan kembali kepada tanah. Inilah ayat yang kita bacakan, doa waktu diciumkan tanah kepada jenazah, kepada mayat yang kita nak masukkan dalam liang lahat. Waktu dibuka kain muka kafan, kain kafan yang di muka tu kita buka, kita ambil 3 kepal tanah, diciumkan kepada mayat atau jenazah tersebut. Kita baca surah Toha ayat nombor 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat Toha 55. Maksudnya, daripada tanahlah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan kembalikan kamu, dan darinya pula kami akan keluarkan kamu sekali lagi. Maksudnya, daripada tanah kita datang, masuk balik tanah. Yang paling hebat, dikembalikan, diungkit balik nanti kita daripada tanah juga. Kena renung bab tu, ya, kita kena ada bab persiapan. InsyaAllah takat tu kot. Kita cuba sambung besok subuh, InsyaAllah. Kalau tak ke mana-mana, InsyaAllah kita sambung online subuh pagi besok. Sambung buku Jembatan ke Akhirat. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Iya kena. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari' abina wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta.
توسلنا بالذات والجبر وتصلنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok di Surau Jenaris Maghrib Kajang, InsyaAllah.